radhiyallahu anhu. Dia kata telah berlaku gerhana matahari pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berbetulan gerhana itu berlaku pada hari wafatnya Ibrahim, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ibrahim anak Nabi bukan dengan Khadijah, tapi dengan Maria Al-Qibtiyah. Kebetulan hari wafatnya Ibrahim anak Nabi ini, dia wafat kecil. Kebetulan hari wafat dia gerhana matahari. Faqala an-nas, maka orang ramai pakat bercakap. Kata orang ramai, kasafat asyamsu limauti Ibrahim. Orang ramai kata gerhana matahari ni jadi pasal anak Nabi mati. Tuan ni yang kata orang ni bukanlah saja daripada zaman Nabi. Dia nak cari sabit saja. Dia nak cari sabit, dia nak sabitkan ke benda tu. Dia dengar satu orang mati, dia kata, patutlah matahari hari ni tak apa nak cerah elok. Dia pikut tu. Apabila hari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim ini wafat, kebetulan hari itu gerhana matahari. Orang ramai pakat kata kasafat asyamsu limauti Ibrahim. Dia kata ni matahari jadi lagu ni pasal anak Nabi mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila cakap-cakap orang ni sampai ke pendengaran dia, Nabi kata, inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Nabi kata dah, matahari jadi gerhana ni bukan kerana ada siapa-siapa mati, bukan kerana ada siapa-siapa hidup. Nothing to do dengan benda-benda ni semua. Berlaku benda ni semua pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk power dia. La yankasifani limauti ahadin wala li hayatih. Ni bukan pasal ada orang mati, bukan pasal ada siapa beranak mai hari ni, bukan pasal itu. Tapi berlaku gerhana sama ada matahari ataupun gerhana bulan ni pasal Tuhan nak tunjuk power dia. Fa idza ra'aitum fasallu wad'u Allah. Nabi kata kalau kamu ditakdirkan Allah melihat gerhana ini, tak kira gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kalau kamu panjang umur, kamu ada di tempat yang berlakunya gerhana itu, apa yang kamu perlu buat ialah fasallu, sembahyang. Nabi kata. Alhamdulillah tuan-tuan, daripada kalangan kita ada orang yang malam ni first time sembahyang gerhana. Teori dengan praktikal tak sama. Kita pergi dengar guru duk terang pasal sembahyang gerhana, pasal apa, dengar, balik duk tak ketahuan situ dah. Tapi malam ni dengan sedikit penerangan, dengan praktikal yang dibuat, tak payah cakap banyak, semua orang dah faham dah, gerhana akan datang bila? Dijangka 2015 4 hari bulan April ke apakah. Ini tuan-tuan yang kata ilmu falak, di luar sana ada teropong Menteri Pasola. Tuan-tuan boleh pergi, boleh teropong tengok apa yang ada di angkasa raya tu. Itu adalah kehebatan ilmu yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dengan kemudahan alat-alat yang sophisticated, dengan ilmu yang ada di dalam dada manusia hari ini, kiraan hisab dan juga ilmu falak membolehkan manusia menjangka bila pula nak jadi gerhana. Maka gerhana bulan yang berikutnya dijangka 4 kalau tak silap, hari bulan April 2015. Makna masa tu kalau kita panjang umur, kita tahu dah
macam mana nak buat sembahyang gerhana bulan. Dan ini adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berada dalam keadaan gerhana itu, sembahyang, wad'ullah, dan minta doa kepada Allah banyak-banyak. Pasal apa? Pasal gerhana ini silat hari bulan, dia boleh mengundang kepada malapetaka besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah yukhawifu Allahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas fa iza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'u Allah hatta yukshafa ma bikum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, matahari dan bulan ini dua tanda kebesaran Allah. Tuhan buat matahari, Tuhan buat bulan, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan Allah jadikan gerhana kepada dua benda ni, yukhawwifullahu bihima ibad. Allah nak menakutkan hamba-hamba dia dengan kejadian ini. Ni Tuhan bagi jadi gerhana malam ni, tujuan Tuhan ialah nak bagi kita takut ke dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita baca balik fakta tentang matahari, jarak matahari dengan bumi lebih kurang 150 juta kilometer jauh dia. Ni, bumi ni pun Tuhan buat, matahari pun Tuhan buat. Jarak daripada matahari itu nak mai ke kita di sini lebih kurang 150 juta kilometer. Yang kata matahari itu, kajian sains mendapati garis pusat ataupun diameter matahari itu lebih kurang 1.4 juta kilometer. Diameter matahari itu 1.4 juta kilometer. Suhu matahari ni yang kata ilmu manusia pergi buat study ni, suhu yang ada di permukaan matahari 5,500 darjah Celsius. Suhu di permukaan 5,500 darjah Celsius. Finding daripada kajian saintis, dia kata teras matahari, kepanasan dia 15 juta darjah Celsius. Bukan tu yang kita nak habaq, tapi yang kita nak habaqnya, Nabi SAW kata, sepanah-panah sumber api yang ada di atas dunia ni bukan bandingan dengan panah neraka. Kalau api masak kita ni, kita sentuh boleh melecup jari, tu berapa persen saja daripada panah matahari, permukaan dia 5,500 juta darjah Celsius. 5,500 darjah Celsius. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, makna dia neraka ni bukan benda main-main. Cahaya matahari daripada dia terbit di permukaan matahari itu nak boleh sampai ke kita di sini ambil masa 8 minit. Jarak kita kata tadi 150 juta kilometer tu, daripada dia pancap daripada matahari itu, dia nak sampai kat kulit kita di bumi ini, dia ambil masa 8 minit saja. Derahnya cahaya matahari terjun mai dekat kita ni 8 minit aja dia ambil masa untuk perjalanan sejauh
150 juta kilometer. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, gejolak gas yang terbit daripada matahari tu, yang duk keluar tu, dia duk keluar tu, dia keluar putih terapung pi, dia keluar putih terapung pi tu, gas itu gas hidrogen yang bertukar menjadi gas helium. Dia tembak daripada surface, daripada permukaan matahari itu, dia tembak pi 100,000 kilometer, dia tembak pi ke angkasa. Ini semua tuan-tuan ialah finding, dapatan yang diperolehi oleh saintis yang membuat kajian tentang benda-benda ni. Benda yang sehebat ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencipta matahari dengan begitu hebat. Allah tunjuk dekat kita satu hari, dia gerhanakan matahari yang hebat itu. Dia nak tunjuk power dia. Yang ni yang dia nak bagi tahu kat kita. Bila berlaku gerhana, sama ada matahari ataupun bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala nak show off power dia. Aku cipta makhluk yang begitu hebat, nama dia matahari, yang manusia jangan kata nak pergi dekat dengan matahari, duduk di bumi Mekah Madinah boleh mencicah 50 darjah Celsius. Belum lagi Sahara Desert, belum lagi itu kedudukan dia 150 juta kilometer daripada permukaan matahari. Nak mai manusia boleh lembek dengan panas yang ada di matahari ini. Matahari satu makhluk Allah yang cukup hebat Allah bagi jadi di atas dunia ni. Makhluk yang hebat itu Allah boleh padam cahaya dia. Tuhan nak tunjuk dekat kita, dia boleh buat matahari yang hebat, dia boleh switch off matahari itu daripada bercahaya. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha besar. Terlawankah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa kita? Kita nak mempertikaikan ayat-ayat Allah dalam Quran. Kalau kita tahu kebesaran Allah, kalau kita tahu power yang ada kepada Allah, siapa kita nak pergi pertikai ayat-ayat Quran dan juga apa yang dibawa oleh Nabi SAW, utusan yang dia lantik mai dekat kita di atas muka bumi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu matahari, bulan yang gerhana pada malam ini. Saintis buat kajian, dia kata bulan ini adalah satu makhluk Allah yang besar dia 1/4 saja daripada bumi. Bulan ni kecil, dia dengan bumi ini kalau diukur diameter dia 1/4 aja daripada bumi. Tapi kita tengok daripada bumi, kita nampak bulan dengan matahari macam sama besar. Pasal apa? Pasal bulan dekat dengan kita, matahari jauh daripada kita, kita nampak sama besar. Tapi saiz sebenarnya bulan kecil daripada bumi. Jarak di antara bulan dengan bumi lebih kurang 384,000 kilometer. Tak jauh mana? 384,000 kilometer jarak di antara bulan dengan bumi. Allah jadikan bulan, makhluk dia ni, Allah jadikan bulan satu tempat yang tidak boleh didiami. Tidak ada angin, tidak ada air, tidak ada bunyi di bulan. Allah jadikan bulan satu makhluk yang tidak bercahaya. Kita duk kata cahaya bulan purnama, bukan cahaya bulan, itu cahaya reflect daripada matahari. Jadinya gerhana malam ni pasal apa? Pasal matahari duk ada balik ni, pasal bumi duk ada tengah, pasal bulan duk ada balik sana. Jadi bila matahari tembak cahaya dia, cahaya matahari kena blok dengan bumi. Bulan duduk satu line, matahari, bumi, bulan, jadi bulan terlindung dengan matahari. Maka bulan balik asal, tak ada cahaya. Bila dia terkeluar daripada lindungan bumi,
cahaya pergi kena dia, cahaya tu reflect balik, itulah kata cahaya bulan. Tuan-tuan, ini bukan kehebatan sains, tetapi ini kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang mencipta benda-benda ni, dan Tuhan yang memberi ilmu kepada saintis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah jadikan semua benda ni, tujuan dia apa? Supaya manusia ambil ingat bahawa bila-bila masa pun Allah is great. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa. Allah boleh buat apa sahaja kepada siapa-siapa sahaja. Allah boleh jadikan apa yang dia kehendaki, tanpa ada siapa boleh menghalang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Tuhan sebut, Tuhan guna dua perkataan yang tak sama. Kalau sekiranya kita tak kaji, kita tak tahu pasal apa Tuhan sebut benda, sebut perkataan tak sama. Dalam surah Yunus ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Tuhan kata dialah Tuhan yang menjadikan asy-syamsa, yang menjadikan matahari itu dhiya'an. Dhiya maksudnya cahaya terbit pada dia sendiri. Allah jadikan matahari itu dhiya'an, terbit cahaya daripada dia. Wal qamara nuran, dan Allah jadikan bulan itu nur. Allah tidak sebut bulan itu dhiya, sedangkan kita kata cahaya matahari, cahaya bulan. Tapi Allah guna matahari itu dhiya, dia mengeluarkan cahaya. Manakala bulan itu nuran, dia sekadar ada nur, ada cahaya, cahaya pantulan daripada matahari. Orang tak buat kajian tak tahu. Bila buat kajian baru tahu, oh ini sebab Allah tidak guna dhiya kepada matahari dan bulan. Allah guna dhiya kepada matahari, tapi Allah guna nur kepada bulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan maha besar. Kita duk baca dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Itu ayat astronomi. Kita duk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, kita duk baca ayat astronomi. Allah sebut dalam ayat tu wal qamara qaddarnahu manazil, dan bulan itu kami telah tetapkan kepadanya manazil, laluan dia. Bulan berjalan. Allah nak abang kata bulan ni dia duk berputar. Allah nak abang kata bulan ni dia duk bergerak. Dan dia bergerak pada manazil, pada laluan yang ditentukan Allah. Allah tentukan bulan yang dia jadikan ini berjalan pada manazilnya. Kalau sekiranya Allah hilangkan kontrol dia kepada bulan ini akan derail. Dia akan terkeluar daripada manazil, daripada laluan dia, akan berlakulah hantukan sesama sendiri. Di antara sama-sama planet dan sebagainya, musnah alam ini. Allah jadikan benda-benda ni semua, Allah tentukan jalan pergerakan dia. Hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Bulan itu dia bergerak, dia daripada bulan sabit, dia jadi besar sampai malam ni. Malam 14, malam 15. Gerhana bulan tidak akan jadi, melainkan ketika bulan purnama. Nampak tuan-tuan? Ni Tuhan susun ni, benda ni. Benda ni bukan jadi secara koinsiden. Benda ni berlaku atas jadual yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ni dia duk bergerak ni, daripada dia bulan sabit, dia besar sampai dia jadi bulan purnama. Kalau nak jadi, tak jadi gerhana masa tu. Lepas tu dia akan kecil. Dia kata ada kal urjunil qadim. Dia akan pi jadi balik bulan seumpama pelepah yang melengkung. Tuhan sebut dalam Quran. Macam pelepah melengkung. Maksudnya bulan sabit. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan maha besar.
Allah jadikan semua perkara ni supaya manusia ambil fikir, supaya manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak kepada takut manusia kepada Allah ni apa dia? Manusia akan jadi satu orang yang sami'na wa ata'na. Itu dia, baru dia sampai tahap tu. Baru dia sampai tahap, kalau dia betul orang Islam, bila orang baca ayat Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. No question. Bermakna apa? Bermakna dia faham ni, hak Tuhan duk tunjuk gerhana matahari, gerhana bulan, segala benda yang Tuhan takdirkan bagi jadi dalam alam ini, dia tengok dan dia ambil iktibar dan dia faham. Bila dia sampai tahap tu, tabik di mulut dia, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tak timbul lagi dah orang yang mengaku Islam, apabila dibacakan ayat Quran tak pakai. Tak timbul lagi dah apabila dia mengaku kata dia orang Islam, bila orang sebut kata ini Islam suruh, dia tak mau. Tak timbul lagi dah. Pasal apa? Pasal dia sudah faham bahawa dunia ini, bahkan dia sendiri, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Tuhan kata? Sami'na wa ata'na. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita tengok satu hadis macam mana sahabat dia dalam menghadapi gerhana ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Dan Abdurrahman bin Samurah ini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sahabat Nabi. Kuntu artami bi ashumin li bil Madinah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذ كسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال فلما حصر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat Nabi nama dia Abdurrahman bin Samurah. Dia kata aku tengah duk main panah. Zaman dulu tuan-tuan, kejantanan satu orang jantan itu ialah dilihat daripada kehebatan dia pacu kuda, kehebatan dia main panah, kehebatan dia berenang. Itu ukuran kejantanan orang jantan zaman tu. Kalau orang jantan tak arti panah, itu bukan jantan. Maka sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Samurah, dia kata aku tengah duk main panah, dia kata duk praktis panah. Ketika itu Nabi masih ada, dan kejadian ini di Madinah Al-Munawwarah. Dia kata tiba-tiba, dia kata izkasafat asyamsu, tiba-tiba matahari gerhana. Tengah dia duduk-duduk, dia duduk main panah, tengok-tengok gelap-gelap ni apa, pokok hujan nak main ke apa, gerhana matahari. Fanabaztuha, dia kata aku lempak semua anak panah yang duk ada di tangan aku. Hak mana duk ada tangan semua lempak buang habis. Faqultu, aku kata wallahi la anzuranna ila ma hadatha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kusufi syams. Wallahi, dia kata demi Allah aku nak lari pergi rumah Nabi, aku nak tengok Nabi buat apa bila jadi macam ni, bila jadi gerhana matahari ni. Tengok yang kata sahabat Nabi ni, depa apa pun depa akan balik kepada Nabi nak tunjuk apa. Kita hari ni kita tak jadikan Nabi itu sebagai reference kita. Kita claim kata kita orang Islam, tetapi apa benda pun kita tak mau nak jadikan Quran dan hadis itu sebagai reference kita. Pelik kita ni. Marah sangat kita kalau orang cuba pertikai Islam kita. Tapi kita orang Islam yang tidak mau merujuk kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Samurah tengah duk main panah, tengok-tengok matahari jadi kelam, jadi gerhana. Dia lempang anak panah dia, dia kata wallahi aku nak pergi rumah Nabi, aku nak tengok Nabi buat apa
apabila berlaku benda macam ni. Dia kata apabila aku sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun fi salah, sampai tengok Nabi duduk berdiri duduk sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia sembahyang daripada mula gerhana sampai habis gerhana. Maksudnya kalau Nabi lah duduk ada tadi ni, duduk mayang gila ni. Gerhana dijangka habis pukul 8.34. Time dia lah ni, ni baru habis. Tok Khatib baru duduk naik member, baru nak baca khutbah. Tapi kita tak boleh. Kita tara tadi pun kita kata panjang dah tara tu pun, kan? Ubah kaki daripada kanan pergi kiri lagu duduk pergi kanan. Nasib baik tu imam baca sedap. Kalau tu imam baca, tu saya kata dia, kan? Tu imam baca sedap ni tak apa, panjang sikit pun kita boleh tunggu. Kalau tu imam baca tak sedap, memang tu imam tu nak mulih. Nabi SAW salat gerhana ni, dia start semayang Allahu Akbar daripada start gerhana sampailah berakhirnya gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Bila cerah balik baru selesai semayang, baru khutbah dimulakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abdul Rahman bin Samurah lari pergi rumah Nabi, sampai Nabi tengah qaimun fi salah, Nabi tengah duduk berdiri semayang, rafi'un yadaih, Nabi angkat tangan, selepas selesainya angkat tangan berdoa, wa ja'ala yusabbih, mulut Nabi tak habis-habis bertasbih, wa yahmad, dan Nabi tak habis-habis bertahmid, Nabi tidak habis-habis bertahlil, Nabi tak habis-habis bertakbir, wa yad'u, dan Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya diselamatkan semua daripada malapetaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sahabat Nabi apabila jadi satu-satu benda nak cepat-cepat tengok macam mana nak handle, macam mana nak settle masalah yang timbul ini, macam mana Nabi selesaikan masalah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kaifiat sembahyang salat gerhana? Ni kita, tuan-tuan, semangat nak buat ibadat tinggi, tapi nak buat lagu mana ni satu bab lagi. Semangat nak buat ibadat ni cantik, tapi nak buat lagu mana, tu masalah kita. Kalangan kita ni kadang-kadang aulawiyat pun celaru, hak mana aula daripada hak mana nak bagi priority pun kita celaru lagi, duk celaru lagi. Hak mana prioriti? Kuliah agama ke prioriti? Apakah satu prioriti? Pun kita celaru lagi. Duk celaru lagi. Kita tak tahu nak susun benda mengikut keutamaan. Kita tak hati lagi. Ibadat nak buat, cara nak buat tu tak hati. Dia main satu hadis bagi tunjuk dekat kita macam mana cara nak buat sembahyang sunat gerhana. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faba'atha munadiyan as-salatu jami'ah, fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa shalla 4 raka'at fi raka'atain wa 4 sajadat, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila berlaku sahaja gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, Nabi cepat-cepat panggil satu orang yang suara deras. Nabi panggil dia, Nabi kata pergi keriau dekat orang ramai, as-salatu jami'ah. Tadi tu imam kita sebut tadi, masa nak semayang tadi tu imam sebut as-salatu jami'ah, itu sunnah Nabi. Bukan saja-saja tu imam sebut, itu sunnah Nabi, itu dibuat oleh Nabi SAW. Kalau nak buat, pasal semangat ibadat ada, nak buat sembahyang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia pergi qamat nak sembahyang sunat gerhana matahari, dia buat satu benda yang menyalahi sunnah. Nak buat sunnah Nabi tapi tak kena cara. Maka yang dikatakan sembahyang sunat gerhana ni apa? Bila nak sembahyang, Nabi SAW faba'atha munadiyan, Nabi lantik satu orang, panggil satu orang, suruh pergi seru kepada orang ramai, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah,
rahimakumullah. Ajak semayang. Mai semayang berjemaah, mai semayang berjemaah. Bila ada seruan yang macam tu, fajtama'u, sahabat-sahabat semua pakat mai berhimpun, wa taqaddama fakabbara. Maka Nabi pun pergi ke depan, Nabi jadi imam, Nabi takbir Allahu akbar, wa shalla 4 rakaat fi rak'atain. Maka Nabi SAW semayang dalam 2 rakaat itu ada 4 kali rakaat. 4 rakaat tu bukan 4 rakaat. 4 rakaat maksudnya 4 kali rakaat fi raka'atain, di dalam sembahyang 2 rakaat. Jaga baik-baik baca bahasa Arab ni, cak gipi duk faham kata Nabi semayang 4 rakaat dalam 2 rakaat. Semayang 4 rakaat dalam 2 rakaat. Tak mayang baik sudah. Pasal tak faham ni, apa dia ni? 4 rakaat dalam 2 rakaat ni. 4 kali rakaat di dalam 2 rakaat. Dia kata wa 4 sajadat, dan juga ada 4 kali sujud di dalam 2 rakaat itu. Ibadat yang dibawa mai oleh Nabi SAW ini ibadat yang ditunjuk oleh Nabi, dan kita wajib mengikut tunjuk Nabi dalam ibadat-ibadat khusus ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kitab Majmu', ini kitab fiqh, di dalam kitab Majmu' dia bagi tahu sembahyang sunat ni ada yang boleh buat berjamaah, ada yang tidak boleh melazimkan jamaah bagi sembahyang itu. Banyak orang tanya, benda ni banyak orang tanya, pasal apa? Pasal tak clear. Di dalam kitab Majmu' dia bagi senarai sembahyang sunat yang Nabi buat berjamaah. Apa dia? Pertama, sembahyang sunat hari raya, raya puasa dan raya haji, Nabi buat berjemaah. Kalau kita buat sembahyang sunat di rumah tak berjemaah, itu menyalahi sunnah. Sebab sembahyang sunat raya, tak kira raya haji ataupun raya puasa, dibuat berjemaah. Bahkan Nabi dia buat di musalla, dia panggil musalla tu apa dia? Tempat sembahyang. Tempat sembahyang di mana? Di padang. Padang tu tempat Nabi guna untuk sembahyang tu, padang tu dipanggil musalla, dipanggil tempat sembahyang. Okey. So satu, sembahyang sunat raya, sama ada raya puasa ataupun raya haji, bila masa pun Nabi buat berjamaah. Yang kedua, sembahyang 2 gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sentiasa dibuat berjamaah. Boleh tak boleh sembahyang seorang di rumah? Boleh, tetapi menyalahi sunnah. Sunnahnya ialah berjemaah untuk sembahyang ini. Yang ketiga, salat istisqa. Bila kemarau tak ada hujan, kita buat salat istisqa di tengah padang, minta Allah turunkan hujan. Salat istisqa dibuat secara berjamaah. Yang keempat, sembahyang sunat tarawih ataupun qiyam Ramadan, dibuat secara berjamaah. Walaupun Nabi buat berjamaah, tapi bila makin ramai orang ikut, Nabi balik rumah tak buat. Tapi kemudiannya dibuat oleh sahabat Nabi Sidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Maka dia menjadi sunnah. Dia menjadi sunnah. Maka sembahyang sunat tarawih dibuat secara berjamaah, kata di dalam kitab Majmu'. Dan juga sembahyang witir selepasnya dibuat secara berjamaah. Kata dalam kitab Majmu', adapun sembahyang sunat yang tidak dibuat secara berjamaah, apa dia? Sunat rawatib. Kita sembahyang sunat ba'diyah Isyak, Nabi tidak buat berjamaah. Boleh tak boleh kalau kita buat berjamaah? Ada hadis, beberapa hadis ada berlaku Nabi sembahyang sunat-sunat yang disebutkan ini, dan ada orang ikut berimam. Itu atas jalan mengajar, bukan jalan kebiasaan. Jadi boleh tak boleh? Boleh, tak salah, tapi jangan dijadikan itu sebagai amalan kebiasaan. Sembahyang apa lagi? Sembahyang duha, Nabi tidak buat secara berjamaah. Boleh tak boleh? Kalau nak buat berjamaah boleh, tetapi jangan diselalukan. Okey. Sembahyang apa lagi? Sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak, semata-mata sunat. Boleh tak boleh berjamaah? Boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan.
Kerana hadis ada mencatatkan beberapa kali Nabi semayang, satu orang mai ikut belah kiri, Nabi semayang sunat, Nabi pegang dia, Nabi tolak mai belah kanan, sedangkan Nabi sembahyang itu sembahyang sunat. Benda ni direkodkan oleh ulama hadis untuk diambil istimbat hukum kepada kita di kemudian hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini tata cara ibadat yang kita kena tahu supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang sahihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baik semayang sunat gerhana bulan, imam baca derah ke baca pelan? Nak kena tahu, imam baca derah ke baca pelan? Sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf biqiraatih فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجادات. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah kata Nabi SAW sembahyang gerhana bulan, Nabi menjaharkan bacaannya. Maksudnya apa? Baca kuat. Jadi tadi imam buat baca kuat, betul tak betul? Itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Ustaz, saya nak buat seorang di rumah, saya nak baca derah ke pelan? Baca derah. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi rumah dengan masjid mana bagus? Kalau Nabi dia buat berjamaah di masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi buat sembahyang sunat gerhana bulan, Nabi baca derah. Sembahyang itu dibuat 2 rakaat, ada 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik khutbah selepas daripada habis sembahyang, khutbah selepas daripada habis sembahyang. Khutbah yang sebelum sembahyang ni khutbah apa? Khutbah Jumaat saja. Khutbah lain selepas habis sembahyang. Tak macam raya baru ni. Yang mai-mai, oh dia kata mujung baru duk khutbah. Mujung. Mana sembahyang setahun 2 kali, raya ni 2 kali setahun. Raya puasa, raya haji, dia pun terlupa dah lama dah tak sembahyang raya. Dorang mai kalut nama sampai tengok khutbah, oh dia kata mujung depa baru duk khutbah. Dia pun mai bagus mai sembahyang duduk tahiyat masjid pula lagi. Duduk habis pakat duk salam raya rendah dia kata tak sembahyang. Boleh jadi lagu tu. Tadi pun ada. Dia main lambat. Main lambat tengok. Oh, start dah khutbah dia tak dan lah. Tak dan lah. Habis khutbah, kelas pun jalan. Dia kata, dia tak buat ke semayang. Orang dah semayang dah. Ang yang baru main. Pasal apa? Semayang gerhana pun sama. Khutbah selepas semayang. Khutbah selepas daripada semayang. Satu. Itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Konten khutbah, apakah yang diisi di dalam teks khutbah apabila Nabi berkhutbah? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis panjang, saya potong ambil tengah. Dia kata, fa khataban nas fa hamidallah wa athna alayhi thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamar min ayatillah wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayati fa idza ra'aytumuhuma fakabbaru wad'u Allah wa sallu wa tasaddaqu. Itu isi khutbah Nabi. Ya amata Muhammad, in min ahadin aghyara min Allah ay yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu. Ya amata Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la bakaitum kathira wa la dhahiktum qalila. Ala hal ballaghtu, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata dalam hadis ini, apabila Nabi SAW selesai semayang, fa khataban nas, Nabi bangkit berdiri bagi satu khutbah. Fa hamidallah. Khutbah macam biasa mesti dimulakan dengan alhamdulillah. Itu rukun.
Bukan khutbah Jumaat, bukan khutbah raya, bukan khutbah gerhana saja. Kalau kita bapa, anak perempuan kita nak menikah, kita nak bagi khutbah nikah, juga mulakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Start yang tu dulu. Lepas tu cakaplah apa kita nak cakap. Kita serah anak kita kepada bakal suami dia. Whatever khutbah mesti dimulakan dengan fahamidallah, maka puji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaih, dan puji-pujian ke atasnya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda di dalam khutbah dia, inna syamsa wal qamar min ayatillah. Nabi kata bulan, matahari, segala benda yang ada di angkasa sana itu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Jadinya gerhana ni bukan kerana ada orang mati, bukan kerana ada siapa baru beranak mai. Tak ada kena mengena. Fa idza ra'aitumuhuma fakabbaru. Nabi kata kalau hang hidup di zaman yang berlaku gerhana, takbir kepada Allah. Tengok aja, Allahu akbar. Allah Tuhan Maha Besar yang atok benda ni bagi jadi macam ni. Wad'ullah, minta doa kepada Allah, mintalah ya Allah, berlakunya benda ni jangan sampai menjadi malapetaka. Berlakunya benda ni jangan sampai membawa kepada bala bencana. Tuan-tuan, kita punya dah merapu dah lah ni. Patut hujan dia mai kemarau, patut kemarau dia mai hujan, dah celaru dah. Ni sistem yang ada dalam alam kita hari ini dah celaru dah. Dalam keadaan ilmu tentang kaji cuaca begitu punya canggih, begitu punya apapun, kadang-kadang luar jangka berlaku. Jepun dengan serba kehebatan dia dalam bidang teknologi, tsunami hak jadi teruk itu ni, dia tak boleh detect. Dia macam duk challenge dengan Tuhan. Depa duk upgrade depa punya ilmu, depa duk update depa punya ilmu, depa duk upgrade depa punya equipment, depa punya instrumen, depa duk bagi elok ilmu, kajian dibuat dan sebagainya. Perelokkan lagi segala equipment yang ada, segala tanda amaran awal letak di tengah laut, letak di satelit sana. Tuhan lagi cakap, Tuhan lagi cakap. Dia buat mai juga tsunami, terkejut habis semua orang. Terkejut habis semua orang. Dia sama macam bidang komputer kita hari ini, orang yang duk reka virus dengan orang yang duk buat antivirus. Hang buatlah antivirus macam mana pun jual, ada kaki nanti buat virus lepas masuk terlepas juga. Dia kata aku dah beli dah antivirus baru ni 3 harga lebih. Dia kata ni macam mana ni boleh kena, nama pun berontok. Ni virus tak kena ni, nama berontok. Dia kata berontok ni mai daripada mana ni, negeri mana ni berontok ni. Nampak tuan-tuan, hang pandai buat antivirus, kaki hak duk lepas virus pun pandai juga. Dia duk main macam ni. Hang buatlah apa juga benda-benda nak prevent daripada malapetaka jadi juga malapetaka ni. Pasal apa? Pasal yang menghantar benda ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mencipta manusia yang pandai-pandai ini. Maka sudah tentu Tuhan jauh lebih pandai daripada orang yang pandai-pandai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila tengok benda macam ni jadi, Nabi kata bertakbirlah, fakabbiru, bertakbirlah kepada Allah, wad'ullah, minta kepada Allah, minta kita selamat daripada benda hadu jadi macam-macam ni. Wasallu, Nabi kata sembahyanglah. Sembahyang ni tuan-tuan ubat segala-gala ubat. Sembahyanglah. Hati dia main raplah, hati dia main serabut, dia main segala masalah pun ambil ayat sembahyang, cari Tuhan. Mana ada manusia dalam dunia yang tak pernah ada apa masalah? Mesti ada. Tuhan bagi sehat, Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi pangkat, Tuhan bagi kedudukan, Tuhan bagi pengaruh, Tuhan bagi handsome, Tuhan bagi semua. Tuhan bagi anak serabut seorang. 5 anak ada, seorang aja
duk jadi doktor sendiri. Cukup tuan-tuan, jadi duri dalam daging. Apa guna harta benda? Apa guna sanjungan orang? Apa guna puji-pujian? Apa guna duit ringgit? Apa guna benda ni semua? Kalau seorang anak ni duk cucuk diri sendiri ni, apa guna semua benda hak kita duk ada? Allah bagi macam-macam kat dia, satu Tuhan tarik. Tuhan bagi duit ringgit, Tuhan bagi anak-anak cukup punya bagus, Tuhan bagi dekat dia rupa parah syegak, Tuhan bagi semua dekat dia. Ada satu benda Tuhan tarik, Tuhan bagi dia tak sihat. Tak sihat. Cari duit duk bagi kat hospital, cari duit bagi kat hospital. Boleh bagi, bukan tak boleh bagi, tapi tak sihat. Orang setahun 2 kali nak pergi umrah, orang nak pergi buat ibadat, dia tak boleh pergi. Pasal apa? Pasal dia tak boleh tinggal hospital. Orang tanya pasal apa? Hang doktor ke? Aku bukan doktor, aku berkawan baik dengan doktor. Aku sakit. Dia kata, aku kena pergi hospital. Selang sehari aku kena pergi jumpa doktor. Aku nak pergi ke mana? Tak usah bercakap pasal nak pergi umrah. Aku nak pergi Kuala Lumpur pun susah ni. Dengan nak kena duk pergi hospital ni, aku nak pergi Kuala Lumpur pun susah. Tuhan bagi duit, Tuhan bagi segala-gala, Tuhan ambil kesihatan. Manusia bila kena macam tu, dia sanggup tolak balik duit ringgit ni. Dia kata, ya Allah, bagi aku sihat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tuhan kata apa? Apapun masalah, wasallu, semayang, minta dekat Tuhan. Semayang, minta dekat Tuhan. Itu bukan pasal apa ada nampak kawan pejam, dia saja bagi dulu, dia pun bangkit, tengok dulu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa tasaddaqu, Nabi kata dalam khutbah dia, dan banyakkanlah bersedekah. Bagi banyak tak boleh, sikit. Tak boleh nak bagi banyak. Kita pun Tuhan bagi banyak, tu aja sikit. Sikit. RM1, RM5, RM10, bagi. Dia main macam-macam ni punya masalah, bagi. Kebaikan itu Allah akan guna untuk bagi kebaikan kepada kita di masa depan. Kebaikan kita buat ke orang tu, Tuhan akan patah balik kebaikan itu untuk kita di masa depan. Kemudian Nabi SAW dalam khutbah gerhana dia, Nabi kata, ya amata Muhammad, ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad. Nabi kata, wahai umat aku, wahai umat Muhammad, in min ahadin aghyar min Allah an yazniya abduhu au tazniya amatuh. Nabi kata, wahai umat Muhammad, tidak ada satu benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih benci daripada perbuatan zina yang dilakukan sama ada oleh laki-laki ataupun oleh perempuan daripada umat aku. Nabi kata 1400 tahun dulu. Dalam banyak-banyak benda dosa yang manusia ada buat ni, tak ada benda yang Allah cukup benci melainkan zina, itulah yang Tuhan paling benci. Dalam banyak-banyak topik Nabi boleh sentuh. Di dalam khutbah gerhana dia, Nabi pilih benda ni. Pasal apa tuan-tuan? Hari ni baru kita tahu. Khutbah Jumaat masjid ni, saya ingat minggu yang keberapa hari tu, khatib bagi statistik tentang anak luar nikah di Malaysia. Khatib dalam khutbah di masjid ni bagi statistik tentang jumlah kelahiran anak luar nikah di Malaysia, bumi bertuah ni. Bukan di Amerika, bukan di Australia, bukan di New Zealand, bukan di China, bukan di Taiwan, bukan di Hong Kong, di Malaysia. Sehingga kan bilangan kelahiran anak luar nikah itu bukan lagi dilihat setahun berapa orang, bukan lagi dilihat sebulan berapa orang, bukan lagi dilihat seminggu berapa orang, bukan lagi dilihat sehari berapa orang. Di Malaysia sudah sampai ke tahap 1 jam berapa orang anak luar nikah dilahirkan. Rupa-rupanya Nabi SAW sebut di dalam khutbah gerhana dia 1400 tahun dulu, hari ini menjadi kenyataan.
Penyakit zina sudah menjadi satu penyakit yang mewabak di dalam masyarakat. Mewabak, sudah menjadi satu epidemik, sudah menjadi satu benda yang tak boleh kawal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda macam ni kena stres di dalam khutbah, baik khutbah Jumaat, baik khutbah raya, baik khutbah gerhana. Benda-benda macam ni kena stres. Di samping pihak berkuasa kena ambil serius tentang benda ni. Pastikan program-program yang boleh menggalakkan kepada berlakunya gejala maksiat mungkar ini dibantras habis-habisan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kan Nabi SAW kata, tidak ada benda yang Allah Subhanahu wa taala lebih benci daripada benda ini. Benda zina yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan daripada umat dia. Di dalam khutbah Nabi SAW itu juga Nabi tekankan tentang, Nabi kata, ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila, ala hal ballaghtu. Nabi kata, wahai umat Muhammad, wahai umat aku, Nabi kata, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, hampa tak akan gelak lah. Hampa tak akan gelak banyak dalam hidup hampa, melainkan menangislah yang banyak di dalam hidup hampa semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, lagi detail hadis tu cerita. Dia kata Nabi SAW semasa tengah mengimamkan sembahyang gerhana ini, tiba-tiba Nabi SAW dilihat macam nak hanggau tangan, macam nak ambil satu benda. Nabi tengah duduk sembahyang, Nabi macam nak ambil satu benda. Duduk saat pula Nabi macam tepih satu benda. Hadis panjang, saya potong hak ujung dia. Bila habis selesai, sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ra'aynaka tanawalta syai'an fi maqamika hadha, summa ra'aynaka kafafta. Sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi kami tengok tuan macam nak ambil apakah dalam sembahyang, tengah duduk sembahyang, macam nak ambil satu benda. Kemudian kami nampak pula tuan, summa ra'aynaka kafafta, nampak tuan pula macam nak tepih, macam nak tahan satu benda. Apa tu ya Rasulullah? Qala Nabi SAW, inni ra'aitul jannah. Nabi kata, aku tengah duduk semayang tadi, Allah angkat hijab, aku nampak syurga. Ni yang tadi Nabi kata ni, kalau hampa nampak, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, hampa akan jadi manusia yang korang gelak, banyak menangis. Pasal apa? Pasal Nabi, Allah Subhanahu wa taala angkat hijab, Nabi nampak benda yang orang tak nampak. Nabi tengah duduk semayang ni, tengah duduk semayang gerhana ni, tiba-tiba Nabi macam nak ambil satu benda, Nabi macam duduk tepih satu benda. Sahabat kata, ya Rasulullah, apa tadi? Tengah duduk semayang macam nak ambil benda, macam nak tepih benda. Nabi kata dekat para sahabat ni, Nabi kata, inni ra'aitul jannah. Tengah duduk semayang tadi, Allah bagi aku nampak syurga. Fatanawaltu minha unqudan. Nabi kata, maka aku hanggau tangan aku kerana nak ambil satu tandan buah syurga. Allah bagi aku nampak syurga dengan buah-buahan yang ada dalam syurga. Aku nak ambil buah tu, aku nak ambil main, nak bagi dekat hampa. Walau akhaztuh la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Nabi kata, kalau tadi ni aku dapat tandan buah tu, hampa makan buah tu, selagi mana ada dunia, hampa boleh makan buah tu. Tu yang tadi hampa nampak aku macam tu tangan tengah duduk semayang. Wa ra'aitun nar. Nabi kata, dan tadi tengah semayang, Allah bagi aku nampak neraka. Aku nampak neraka di depan mata aku.
falam arakal yawm manzaran qat. Nabi kata seumur-umur hidup aku tidak pernah aku tengok satu benda yang sangat menakutkan macam mana yang aku tengok tak sah. Yang kata neraka Allah ni, Nabi kata ada satu benda seumur hidup aku tak pernah tengok satu benda yang teruk macam tu. Itulah neraka yang Allah bagi aku nampak tadi. Kerana itulah aku buat tangan macam tu. Aku tak gamak nak tengok neraka itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha nisa. Nabi kata dan aku nak abang dekat hampa. Aku nampak neraka, dalam neraka perempuan ada ramai. Nabi kata bila Allah buka hijab nampak neraka, kebanyakan penghuninya perempuan. Qalu bima ya Rasulullah. Nabi kata lagu tu, sahabat kata dekat Nabi, pasal apa jadi lagu tu ya Rasulullah? Sahabat ni dia duk bayang bini mereka di rumah. Bini mereka bagus, bini mereka berkhidmat untuk mereka sepanjang masa, jaga segala hal ahwal keperluan suami. Bini mereka orang bagus di rumah. Pasal apa pula yang diperlihatkan kepada Nabi orang perempuan ramai dalam neraka? Bima ya Rasulullah. Pasal apa orang perempuan dia ramai dalam neraka ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bikufrihin, kerana kekufuran dan keengkaran mereka. Qila ayakfurna billah. Sahabat kata ya Rasulullah, adakah orang perempuan ni kufur dengan Allah? Mereka bantah Allah, mereka engkar Allah? Qal bikufril ashir. Nabi kata dah, mereka bukan masalah dengan Tuhan, mereka masalah dengan husband mereka. Orang perempuan ni bukan masalah dengan Tuhan. Mereka semayang bagus, mereka puasa bagus, mereka ni mai puasa Isnin Khamis mereka buat, mereka mai puasa hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah mereka buat. Ni Muharram nak mai depa duk pasang dah, nak puasa Tasu'a, nak puasa Ashura, depa buat. Depa ni orang yang ibadatnya bagus. Subuh depa gerak laki bangkit semayang. Depa bagus. Cuma masalah depa ni Nabi kata apa? Bikufril ashir. Depa dengan husband depa, dengan suami depa, depa suka bantah. Ini masalah Nabi kata. Mereka ni semua hak lain cantik, tapi dengan suami mereka tak apa cantik. Mereka suka cari pasal dengan suami mereka. Wa bi kufril ihsan. Masalah orang perempuan, Nabi kata sebahagian orang perempuan ini apa dia? Mereka suka mengingkari kebaikan suami mereka. Suami buat baik ni punya banyak, dia deny kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ada depan ni, hampa buat baik dekat bini hampa ni seumur hidup hampa buat baik dekat depa. Sekali aja hampa buat tak elok, terbit di mulut isteri yang tak bagus ni, dia kata ma ra'aitu minka khairan qad. Selama saya menikah dengan abang, saya tak pernah nampak satu kebaikan abang. La ilaha illallah. Seumur hidup hang buat baik dekat dia, sekali aja buat bagi dia kecil hati ke apa ke, dia nafikan semua kebaikan suami dia. Dia kata, abang, saya dulu silap. Kalau saya pergi menikah dengan sekian-sekian orang pun tak apa. Saya menikah dengan abang ni satu mistik yang besar saya buat. Dia kata, tak ada satu benda kebaikan yang abang pernah buat dekat saya selama kita menikah. Dia nafikan semua kebaikan yang kita pernah buat. Isteri yang macam ini menempati neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan itulah konten khutbah Nabi ketika Nabi SAW memberi khutbah gerhana pada masa hidup Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kitab tak baca malam ni.
Siapa luang pun nampak duk mengusik dah. Malam ni saya jemput tuan-tuan semua, kita ada jamuan tak lagi. Nasi pakai taruh atas saja. Kambing ada 5 ekor. Tak mau mereka bawa balik nasi, lauk, kambing ni semua tak mau balik, bagi mereka bawa balik sampah dengan tulangnya. Pakat bagi selesai abang tak lagi. Jadi kita pun tak mau panjang malam ni. Tajuk yang patut kita baca pada malam ini ialah tajuk tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Itu tajuk yang patut kita baca. Dan kalau kita baca, dia ada lebih kurang 4 muka surat, dia boleh pergi dekat pukul 10. Jadi untuk tuan-tuan tak marah saya dan tak berdosa saja, dah berhenti dekat tu. Tajuk yang akan datang juga kita akan tengok tentang kiblat sembahyang. Tuan, kiblat sembahyang kita akan baca. Tajuk yang akan datang ni cerita tentang kiblat mula-mula ialah Kaabah. Saya akan cerita sikit lagi pasal Kaabah. Yang kita cerita pasal makam Ibrahim itu ni, kita akan sambung sikit cerita pasal Hajar Aswad yang ada di penjuru Kaabah. Kita akan tengok cerita pasal kiblat mula-mula ialah Kaabah. Lepas tu kiblat tukar daripada Kaabah ke Baitul Maqdis. Kita akan tengok dalam tajuk yang akan datang ni pasal apa Allah perintahkan tukar daripada Kaabah ke Baitul Maqdis. Pasal apa? Kita akan tengok juga tentang Baitul Maqdis ini, apa kedudukan dia di sisi orang Yahudi. Sehingga kan mereka by hook or by crook, mereka tak akan lepas Baitul Maqdis ni kepada orang Islam. Apa cerita Baitul Maqdis ini dengan Yahudi? Kita akan tengok. Dan kita nak ambil tahu juga berapa tempoh masa Nabi sembahyang menghadap Baitul Maqdis ini. Berapa lama Nabi duduk menghadap Baitul Maqdis. Dan pasal apa Allah ubah balik daripada Baitul Maqdis balik kepada menghadap Kaabah? Pasal apa? Dan kita nak tengok pula arahan ubah daripada Baitul Maqdis balik menghadap Kaabah itu berlaku ketika Nabi sembahyang apa? Kita nak tahu. Ni keterangan hadis. Pasal tuan-tuan sebahagian dah pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dah pergi dah di Masjid Qiblatain, dah dengar cerita di sana. Betul ke cerita yang tuan-tuan dengar di sana dengan cerita hadis Nabi? Pasal bukan sikit tuan-tuan, mutawif yang duk pemohon orang di sana ni bukan sikit. Bukan sikit duk ada. Hak bawa jemaah pi sampai di Masjid Nabawi duk tunjuk kubah hijau tu, pi duk tunjuk tu, tuan-tuan tengok tu tengok atas kubah hijau tu nampak dah ada ketui apa tu. Tuan-tuan tahu dah apa dia tu? Dia ni dulu dia rabat naik kubah ni kerana nak pergi ambil jasad Nabi. Dia kerah orang tu dia kata. Masya Allah. Macam ni punya mutawif pun boleh cari makan di Madinah. Dan berapa ramai haji-haji kita pergi duduk nganga tengok. Masya Allah. Tu mayat dia tak apa kau Ustaz? Tanya. Ustaz ni kata ini kuasa Allah lah. Allah tak bagi apa tak apa. Masya Allah tuan-tuan. Di Mekah Madinah pun bukan sikit cerita karut-marut duk ada di sana. Pasal apa karut? Pasal menyimpang daripada cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita nak tengok dalam hadis cerita macam mana. Waktu semayang apa tu? Perintah suruh ubah kiblat. Dan waktu duduk dalam rukun apa? Tengah qiyam ke? Tengah rukuk ke? Tengah sujud ke? Tengah tahiyat ke? Tengah apa tu? Perintah suruh alih kiblat daripada Baitul Maqdis balik ke Masjidil Haram. Kita akan tengok keterangan-keterangan ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak tahu adakah betul Masjid Qiblatain itu tempat ayat turun ubah kiblat? Adakah betul kejadian itu di Masjid Qiblatain? Dan kita nak tahu juga Masjid Qiblatain itu adakah tempat tu masjid semasa turun ayat ataupun tempat tu apa? Dia ada keterangan dia. Dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tajuk tu bulan depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan, lagi sekali saya jemput lepas sembahyang. Laki-laki sebelah kanan ada 2 stesen, 2 stesen nasi dan 2 stesen kambing. Perempuan di belakang. Kalau nampak queue panjang, teropong pasola dulu di bawah sana. Lepas tu naik balik untuk makan. Kenuri oleh beberapa orang sahabat kita. Dipersilakan. Assalamualaikum.